أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi pada pagi ini dalam sesi ataupun ruang kita bersoal jawab, insya-Allah. Soalan yang pertama ialah mohon pandangan tentang mengamalkan membaca ratib Al-Attas. Adakah dibolehkan kerana ada golongan tertentu yang mempertikaikan ratib tersebut? Sebenarnya kalau tanya boleh, orang yang amai kata boleh lah. Orang yang tak mau amai, jadi jawapannya tadi kata tak boleh lah. Jadi sebenarnya terletak pada kita. Adakah kita nak mengamalkan ataupun kita tak mau mengamalkan. Jadi kepada sesiapa yang tidak mau mengamalkan, jadi tak payah amalkan. Siapa yang nak amalkan, amalkan. Jadi pada kita, kalau tanya saya pasal pandangan, katanya saya tanya pandangan. Di pandangan saya, jadi eloklah kita mengamalkan. Kalau tanya orang lain, jawapannya ialah jawapan yang kita sebutkan tadi lah. Jadi sebab pandangan. Ratib Al-Attas ni kalau siapa-siapa nak amalkan, saya nak ijazahkan. Jadi ratib Al-Attas ni saya ijazahkan untuk siapa-siapa nak beramal dalam pengajian kita pada pagi ini, dan juga kepada Saudara Sayyidina Muhammad
yang mengaji, yang belajar melalui online, dalam online ni pun mendapat ijazah. Jadi saya ijazahkan Latif Al-Attas. Jawab, qabilna, kami terima ijazah. Kelebihan dan besar. Siapa-siapa yang ada masalah, ambil Latif Al-Attas baca. Dia on the spot, terus Allah qabul insya-Allah, biiznillah. Tapi dengan syarat makan yang halal, jangan makan yang syubhat. Kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita dapat melepasi syarat itu, Allah makbul. Yang paling mujarab sekali, siapa-siapa berdepan dengan pemerintah yang zalim. Jadi siapa-siapa berdepan dengan situasi dizalimi oleh orang, jadi insya-Allah dengan baca Ratib Al-Attas, Allah SWT mengangkat masalah yang berkait dengan dizalimi oleh orang, sama ada orang zalim kita ataupun pemerintah menzalimi kita. Insya-Allah. Jadi ini perkara ini telah terbukti melalui amalan orang-orang soleh yang mengamalkan Ratib Al-Attas. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Jadi insya-Allah ini lagi satu amalan, kalau kita ada masalah kita amalkan insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, minta sedikit pencerahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentang saya suka berzikir di atas Gunung Jerai, terutama di Padang Tok Syekh. Gunung Jerai pada malam hari berseorangan saya berasa tenang dengan suasana malam, tempat yang sunyi, dan saya suka dan khusyuk bila berkeadaan sedemikian dari tengah malam sehingga subuh. Adakah salah perbuatan saya? Orang sekeliling berkata, kenapa tak beramal dalam masjid? Saya berasa suasana di atas gunung dan dalam masjid sangat berbeza. Kadang-kadang masjid ni riuh sikit, tapi dekat gunung suasana tenang, sunyi, dapat merasa kehadiran makhluk-makhluk lain. Suara unggas malam ciptaan Allah yang Maha Besar. Adakah saya berdosa bersikap seperti itu? Taib. Berzikir di gunung ni, dia sebenarnya berzikir ni, dia tak kira tempat, dia tak kira masa dan situasi kita macam mana. Tok Lampu. Yang pertama sekali, tempat itu boleh menghadirkan kita kepada, menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menimbulkan kekhusyukan dan penumpuan kepada Al-Mazkur. Al-Mazkur maknanya Allah. Kita zakir, Allah mazkur. Kita yang berzikir, kita menyebut nama Allah, Allah yang disebut nama dia. Kita ingat pada dia, dia yang diingatkan. Dia yang diingati. Bukan yang diingatkan, dia yang diingati. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi di mana sahaja tempat yang kita boleh merasakan hadir hati kita sama Allah, jadi tempat itu ialah tempat yang terbaik untuk diri kita. Contoh, ulama dulu-dulu mereka selalu duduk di gunung-gunung, di bukit-bukit. Jadi mereka duduk di gunung-gunung, duduk di bukit-bukit untuk menjadikan tempat tersebut mereka dapat berseorangan dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka dapat bersama-sama dengan Allah. Walaupun mereka seorang, tapi mereka ma Allah, mereka bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tempat tu kita boleh menghadirkan hati kita ma Allah, maka fala tafaddal, silakan. Baik. Jadi kalau di masjid, kalau demo masalah di sini, masjid ni riuh, ni time orang, ni time riuh. Kan? Tapi di masjid pun ada masa yang tak riuh juga. Kan? Jadi kita pergi masjid pada saat-saat ataupun kita kata ke sebelah malam tak ada orang dah kot. No, sebelah malam tak ada orang dah. Itu tak tahu di masjid pun kita boleh bersunyi-sunyi, kita boleh juga bersunyi-sunyi dengan Tuhan juga. Dalam masjid kita boleh i'tikaf lagi. Tentulah al-musalla Sayyidina Muhammad dalam masjid itu lebih baik pada
situasi yang kita sebut, di masjid kita boleh mendapat pahala i'tikaf, dan di masjid secara khususnya masjidlah rumah Allah. Ini tak ada yang lebih besar daripada kita duduk di masjid. Taib. Tapi tidak menjadi satu kesalahan dan dosa kita berzikir di tempat yang boleh menghadirkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kalaulah kita boleh pelbagai masjid, contohnya kita buat tempat zikrullah, lepas tu dalam waktu yang sama kita duduk di gunung-gunung, di bukit-bukit, jadi turut merasakan kita merasakan di dalam hati kita tenang, sedap, lazat. Jadi fala tafaddal, silakan. Taib. Bahkan masjid ni, bahkan gunung ni, bukit-bukit ni, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi gunung-gunung, bukit-bukit ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Di sana kita boleh jadikan dia tempat kita menguzlahkan diri kita. Menguzlahkan diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bawa diri, duduk di gunung-gunung, duduk di bukit-bukit, ala Sayyidina Muhammad. Khususnya seseorang tu duduk dalam gunung, bukit jauh dalam, ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi pada saat itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mengasingkan diri daripada orang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Merujuk pada hati dia. Jadi kalau diri dia kata tani, aku dapat tani yang aku tak dapat di lain, maka untuk diri dia itulah yang terbaik. Kalau mungkin di masjid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di masjid, mungkin dia rasa tak seperti yang duduk di atas gunung. Berarti Tuhan nak dia duduk atas gunung. Berarti Tuhan nak dia duduk berzikir kepada Allah tu di atas bukit, di atas gunung lah. Nah, ni maknanya pada perseorangan jadi ukur diri dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Yang kedua, seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkenaan dengan makanan yang berkenaan dengan sekiranya kita tahu seseorang itu tidak mengerjakan solat dan tidak menutup aurat, apakah hukum kita makan dari masakannya? Dia seorang dari keluarga, contohnya ipar, dan memang membuat tempahan makanan. Makanan yang dimasaknya memanglah sangat sedap dan nampak bersih. Okey, soalannya berkenaan dengan kita makan orang yang tidak sembahyang dan makan orang yang tidak menutup aurat. Okey, segi makan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Segi makan halal. Dan kita pun tak disuruh untuk tanya pula sumber dia. Contoh kita nak beli daging contohnya. Beli daging ni, yang pertama sekali, ni kalau tahu-tahulah, tak tahulah. Ada juga orang yang mengambil kesempatan menjual daging yang tidak halal. Macam mana? Lembu kena belah dengan lori. Tak dan berapa jam, hilang. Mereka pergi ambil dah lembu tu, mereka pergi jual. Jadi ada orang yang mengambil pendapatan emas. Ada orang yang mengambil pendekatan macam tu. Jadi jalan mudah nak cari duit. Okey. Kita ni bila nak makan, nak beli daging, tak payah kita tanya, ni daging ni hak ambil hak lori belah ke apa? Tak perlu tanya sumber dia. Jadi kita nak makan jangan tanya. Kalau kita tanya menyusahkan kita. Agama ni dia mudah. Ad-din yusrun, agama ni mudah.
wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Kalau kita nak lawan agama, agama menang. Kita akan tewas dengan agama. Jadi maknanya mudah hidup ni, kalau nak makan, jangan tanya sumber halal ataupun tidak. Okey. Tetapi kalau dah depan mata, dah tahu ataupun dalam pengetahuan kita, orang yang serve makanan ataupun masak makanan tak sembahyang, ataupun kita kata dia tidak menutup aurat, ni dia panggil hukum warak. Waraknya tinggalkan. Waraknya tinggalkan. Jangan ambil. Jangan. Warak ni dia panggil jalan yang paling selamat dalam perkara yang syubhah. Faman ittaqa syubhat, menjadi sunyi, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa jaga benda syubhat, dia telah melepaskan diri. Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dia telah istibra', melepaskan diri, melepaskan dirinya daripada kesalahan, dan juga dia telah melepaskan, dia telah membersihkan agamanya, dia telah membersihkan maruahnya. Gitu. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Benda yang halal dah jelas, benda yang haram pun dah jelas. Siapa-siapa mengaji tahu hak ni hukumnya halal, hak ni hukumnya haram. Tapi di antara kedua perkara ni ada benda syubhat. Benda syubhat ni benda yang kita tak pasti halalkah dia, haramkah dia, tak pasti. Tak ada hukum yang jelas. Jadi apa pendirian kita terhadap benda yang syubhat? Istibra', melepaskan diri, bersihkan diri. Jangan terlibat. Lari diri. Jangan makan. Siapa-siapa yang jaga benda syubhat, dia telah membersihkan agama dia, dia telah bersihkan maruah dia. Pasal apa? Sebab benda syubhat ni, kalau benda syubhat ni benda haram lah, kita kata kalau syubhat tak jelas halal ataupun haram, tapi kita kata tak apa kot tu kita makan, akhirnya rupa-rupanya hakikat benda tu haram, jatuhlah kita pada benda yang haram. Hak dalam diri, aku tak maulah makan yang haram, aku tak maulah makan yang haram. Bila kalau kita makan yang syubhat, kalaulah hakikat makanan tu haram, kita dah makan yang haram dah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau makanan tu halal, nasiblah, alhamdulillah lah. Tapi kalau haram, okey, jadi kalau macam tu, Ustaz titip pada anak-anak semua, pada kita semua, perhati terhadap orang yang serve makanan, orang yang menyediakan makanan. Baik. Kalau kita berhenti di R&R, kita berjalan daripada ujung sampai ujung sana, bukan nak cari hak sedap, hak yang memakitkan selera kita semata-mata, tapi nak tengok sama mereka yang serve tu macam mana. Antara kedai ni dan kedai tu, mana lebih baik? Hak tu yang serve rambut keluar, hak ni dia pakai tudung, hak ni ambil, hak tu jangan. Walaupun hasanah lebih membangkitkan selera kita, sebab kita nak jaga makanan kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok orang jual es krim ke, orang jual apa ke, tengok dulu dia patuh kat Tuhan tu pun. Janganlah duk try. Jangan duk cuba-cuba nanti bahaya kita. Jadi subhanallah, sebab dia bagi kesan dia macam ni lah kaedah dia. Kita dalam hidup ni, kita bergaul dengan orang. Dengan siapa kita bergaul, kita akan tercuri perangai dia. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak apa baik sangat, tapi dengan kawan dengan orang baik, kita akan jadi baik.
Kita ni tak apa jahat sangat, tapi bila kawan dengan orang jahat, jadilah kita orang yang jahat. Yang Nabi umpamakan dalam hadis, orang baik seperti penjual minyak atar, orang jahat seperti orang yang buat besi, tukang besi. Kalau kita kawan dengan orang baik, kita pun wangi sama. Kalau kita kawan dengan orang minyak atar, kita pun terwangi sama. Wangi macam mana? Bila kawan dengan dia, mungkin beberapa kali dia akan celek minyak atar di kita. Kita pun boleh berbanyak wangi di kita, jadi kita pun wangi sama. Ataupun kalau dia tak bagi kat kita pun, dia pakai minyak wangi pun, kita pun wangi sama. Dulu ni waktu saya tak tahu, Ustazah lepas kahwin baru tahu. Waktu tu dia Mesir, rumah saya rumah atas. Lepas tu atas lagi ke bawah lagi saya tak ingat, tu rumah banat, rumah sewa banat. Saya ni suka pakai minyak wangi. Seorang sahabat saya lagi seorang suka pakai minyak wangi juga, almarhum Ustaz Yusuf Awang. Kami duk kongsi lah, kalau dapat minyak wangi-wangi, dia abang dapat wangi. Saya pun kalau dapat wangi, saya dapat ni, saya suka ni wangi. Duk kongsi minyak wangi, suka minyak wangi. Sebab suka minyak wangi ni bagus. Kalau kita nak ingatan kita kuat, pakai minyak wangi. Nah, itu diamalkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Lepas tu bila dah biasa macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kalau tak ada minyak wangi, tinggal minyak wangi, turun daripada kereta, pegang, Allah tak bawa. Dia akan mengurangkan berapa peratus, dia panggil, keyakinan diri yang duduk pada saya. Jadi makna itu kesan kepada minyak wangi. Bila kita nak mengajar, kita pakai minyak wangi, jadi kita tu menghadirkan malaikat di majlis kita. Dah malaikat rahmat tu turun, dah malaikat sayahin tu turun, dah malaikat rahmat pun main lagi, sebab malaikat suka yang wangi-wangi. Jadi kalau kita suka duduk dalam keadaan busuk, malaikat tidak menghampiri. Jadi kalau kita cumanya minyak wangi ni, masalah Sayyidina Muhammad, hak yang dapat pahala ni hak pakai macam mana? Hak dapat pahala ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pakai minyak wangi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk orang tidak berbusuk daripada dia. Dapat pahala. Tahu tak ada orang pakai minyak wangi sebab tak mau berbusuk orang. Tahu tak? Ish, dia ni, ya Allah, betul ni dia pakai minyak wangi. Sebab tak mau busuk orang, tu tak ada pahala. Yang ada pahala pakai minyak wangi supaya kita tak dibau busuk oleh orang. Okey. Kalau kita kawan dengan kawan yang tak baik, seperti mana kita kawan dengan tukang besi, ataupun kawan dengan orang rokok. Rokok lama-lama dia terbang apa? Abu dah kan? Kena kita, berlubang juga baju kita. Kalau kawan dengan orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang nama tukang besi, jadi pada ketika itu besi ni dia tak wangi, dia busuk. Kita pun akan bau juga besi. Macam kita, contoh kita naik bas, nak balik kampung, kita turun daripada rumah tu, kita tak bau apa. Bila kita sampai di rumah, bau kita bau asap, bau bas, bau macam-macam. Ini sebab kita berdamping dengan siapa. Maka sebab itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka perhatikan dengan orang yang kita bergaul seharian. Kita kawan dengan siapa. Dengan siapa kita bergaul, itulah kita. Sebab tu kata Rasulullah, la al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu mengikut agama kawan dia. Satu. Yang kedua, kata ulama, la tas'al anhu wasal an qarinihi, jangan bertanya berkenaan dia, tapi tanya kawannya siapa. Kalau nak tahu dia, tanya kawan dia siapa, kita tahu hai dia. Ya, subhanallah, begitulah kita makan. Bila kita makan, kita akan terpengaruh dengan makanan yang kita makan. Sebab makanan ni dia bertindak langsung.
Kalau makanan yang kita makan tu halal, langsung dia akan, sebab makanan ni dia memberi satu tenaga. Bila mana kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluar tenaga tu ada dua, tenaga jahat, tenaga baik. Kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makan yang haram, tenaga yang timbul tenaga jahat. Ketika tu kita akan teringin nak buat benda jahat. Kalau kita makan yang baik, dia akan menimbulkan tenaga baik, dia akan merangsangkan kita untuk buat benda baik. Tu makanan. Kemarin ada satu orang bercerita. Bukan, dah lama lah cerita ni, cuma dia timbul balik. Satu orang tu, dia main rumah saya. Dia main rumah, dia bawa satu orang anak. Anak ni tak sah taraf. Tak tahu mak, tak tahu ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Budak ni Pak Bu, dia suka genyih kemaluan dia di kapek-kapek, ditilam. Budak lelaki. Jadi budak ni baru dalam umur 6 tahun. Tapi maknanya rangsangan pada alat laki-laki dia tu pelik. Pasal mak ayah dia berzina dulu. Bila mak ayah berzina tu, hang buat macam ni, bahaya tu budak tu. 6 tahun dah terangsang dah. Macam mana dia nak selamatkan diri dia daripada situasi zina tu? Na'udzubillah min zalik. Tu bahaya zina. Anak tak dosa apa, tapi kesan zina tu. Na'udzubillah min zalik. Kesian kat budak tu. Dia tak tahu apa. Tiba-tiba itulah kesan daripada zina. Na'udzubillah min zalik. Itu kita minta Allah lindungkan kita semua daripada zina. Dan Allah selamatkan keturunan kita semua daripada zina. InsyaAllah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu kesan. Taib. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makan. Kita makan apa? Kalau kita pergi makan tu, hak orang tak pakai tutup aurat tu, kita beli es krim dia ke, kita beli apa-apa kat dia ke, Allahumma sayyidina Muhammad, pasti kesan. Malah nak buat taat, ilmu payah masuk. Allahumma salli. Lu kena perhatiin, kena begitu prihatin terhadap pemakanan. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam Al-Quran Tuhan sebut, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Allah kata kepada para kekasihnya, wahai rasul-rasul, makan yang baik-baik, beramallah amal yang soleh. Nampak tak? Kembang tu. Makan yang baik-baik, beramal amal soleh. Sebab kita tak boleh buat amal soleh kalau kita tak makan yang baik-baik. Apa dia makna yang dimaksudkan dengan makan yang baik-baik? Halalan tayyibah. Yang pertama halal, yang kedua baik. Tang mana? Tang penyediaan. Cara buat, orang tu tahu hukum halal dan haram. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mainlah kita mengelak diri daripada orang yang tidak taat pada Tuhan, khususnya dalam penyediaan makanan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala-gala lah, segala-gala. Dulu timbulkan isu bab dobi muslim. Ingat dah hari itu? Kan? Jadi, samalah. Kita nak pergi basuh baju, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Elak diri jangan kita pergi basuh baju di kedai yang menimbulkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada terbaik, ambil yang terbaik lah. Melainkan tak ada yang terbaik. Hak tu orang Islam punya. Dia tahu kaedah halal dan haram. Pergi kat dia. Sebab ada yang saat ada pemiliknya yang bukan Islam, dia bukan tahu. Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang Islam semua, insya-Allah kita kata selamatlah. Pakai kita nak guna untuk sembahyang. Jadi sebab itu Sahadat Sayyidina Muhammad, saya terima tawaran daripada SR Asia, iaitu Sahadat Sayyidina Muhammad, satu syarikat mengeluarkan sabun basuh baju Dozi.
Yang pertama ada syarikat orang Islam. Jadi bila berbincang, dia minta saya jadi pengurusi SR Asia. Saya terima sebab yang pertama dia benda yang mesti kena terima dan kita kena sokong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama tang basuh baju. Bila mana orang yang buat ni orang Islam dah, tentulah pembuatannya sudah pasti insya-Allah bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hak lain tak tahu lagi. Hak lain tu contoh orang duk kata lah, sallallahu alaihi Muhammad. Nak bagi buih banyak tu, dia bercampur dengan apa? Kertas, tisu lah apa kan. Hak lain, dia buat macam tu. Jadi kalau ni hak ni, saya dah pergi tengok cara pembuatan dia, penyediaan dia, orang dia, pemilik dia, orang kerja dengan dia, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pasti, baju kita basuh tu memang, baju kita bersih dah insya-Allah. Hak lain belum tentu. Tidak kita beli apa-apa lah kot jalan tu. Kita pergi di mall kita beli-beli itu belum tentu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu saya terima jadi pengurusi SR Asia yang mengeluarkan produk Muslim. Dan saya pula subhanallah sallallahu alaihi wasallam suruh tuan-tuan belilah. Bukan abang saja. Tuan-tuan tolong belilah sebab yang saya kagum lah sebab Datuk Syukri yang jadi pemilik pada syarikat ni Masalah Sayyidina Muhammad, dia nak tolong buat masjid, dicabut tu untuk buat masjid. Jadi maknanya Masalah Sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan beli berarti tuan-tuan beli lepas tu buat masjid sama. Tu untung dia. Jadi saya terima kalau macam tu, saya pertama saya terima lah sebab niat dia baik, niat dia mulia, sebab nak bangunkan pusat pendidikan ini dan juga membina masjid kita insya-Allah. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, dan memang dia wangi. Sebenarnya masalah sebab kalau ada lah, ada kita kata macam masalah Sayyidina Muhammad, ada lagi orang Muslim yang buat macam ni, tuan-tuan beli, jangan beli hak lain, beli hak Muslim. Jadi kalau masalah Sayyidina Muhammad ni yang saya jumpa, bila kita basuh baju kita tak perlu campur lah dengan pewangi dah. Dah wangi dah lembut. Kalau kita basuh tola kan dah lembut dah. Dia bagi pelembut masalah Sayyidina Muhammad. Jadi syabaslah kepada orang Melayu Islam yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang boleh sampai ke tahap ni dan tolong settle benar berkait dengan fardu kifayah. Selagi mana orang Melayu tak boleh jumpa satu sumber basuh baju yang berbetulan dengan patuh syariah, berdosalah kita semua. Tapi orang Melayu ni dah jumpa dah, alhamdulillah, terima kasih kat dia. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila dilantik saya jadi pengurusi SR Asia ni, yang pertama sekali saya cadang nak bimbing mereka, nak bimbing staf-staf mereka supaya kita semua ni berniaga kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya merasa saya meletakkan syarikat ni ialah saya punya. Jadi saya nak didik, saya nak bawa staf-staf depa masalah Sayyidina Muhammad supaya jadi mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat doa-doa semua ni, jadi satu syarikat Melayu, syarikat raksasa, syarikat besar yang beriringan dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perjuangkan setiap produk Islam Muslim, kita kena sokong. Jadi jangan beli hak lain dah, beli hak orang Islam punya. Dalam apa benda pun, jadi kita kena tak belakang hak orang bukan Islam. Sebenarnya orang bukan Islam ni depa tumpang kita. Kalau kita tak beli, jam depa. Contoh kita kata dalam masalah Sayyidina Muhammad, tu debus nama kita. Debus nama apa? Apa masalah Sayyidina Muhammad, bihun cak masjid, bihun Fatimah, anak Rasulullah tu. Pasal apa dia buat macam dia nak bagi kita beli, sebenarnya dia punya. Jadi setiap produk hak bukan Islam, jadi sebenarnya kita kena berhati-hati. Bukan apa, sebab isu pembuatan dia tu, cara
cara dia buat. Sebab orang Islam ni dia boleh buat lebih maju daripada masalah Sayyidina Muhammad, daripada orang lain. Orang Islam, kalau dia terlibat satu bidang, dia boleh maju daripada orang lain lagi. Ni orang Islam, Tuhan bagi kat dia. Tapi mesti beriringan dengan agama. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi untuk tu masalah Sayyidina Muhammad, lagi sekali, jadi kita sokong produk Muslim, insya-Allah. Jadi untuk tuan-tuan yang nak sokong produk Muslim ni, sabun dozi ni, jadi kami di Darsa ni, jadi kami jual yang masalah Sayyidina Muhammad 4 kilo. Tapi walaupun tuan-tuan hak nak ambil hak lain pun boleh. Jadi kita lebih ambil banyak hak 4 kilo sebab margin dia besar sikit. Masalah Sayyidina Muhammad untuk tolong madrasah. InsyaAllah masalah Sayyidina Muhammad di segi lepas buh lampis, tuan-tuan nak hubung siapa? InsyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah kita boleh membangunkan masjid dalam tempoh yang terdekat, insyaAllah, dengan infak membeli sambil menderma yang disempurnakan oleh semua muhibbin kita, insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi saya cadangkan setiap orang yang nak pesan apa-apa dalam masalah makan ni, catering apa semua, tengok siapa yang masak, tengok siapa yang jadi siapa yang jadi pemilik penjagaan terhadap halal dan haram, insya-Allah. Jadi kalau kami ikut ni Haji Sobri, Pak Abu no, dia memang orang kita, orang masjid yang dapat sumbangan, yang dapat perniagaan dia semua ditolong tahfiz. Jadi insya-Allah. Jadi contoh macam itulah yang saya sebutkan. Yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya derita penyakit kulit yang kronik hampir 5 tahun dah, tapi masih belum sembuh. Amalan apa yang patut saya lakukan? Yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penyakit ni daripada Allah. Dan yang nak menghilangkan pun Allah juga. Baik. Sebenarnya ubat ni dia tak duduk pada satu jenis. Kita kata mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, vaksin contohnya. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, sebenarnya kita ni sunnah Nabi kita tinggal banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali susu. Antara lain ialah madu. Antara lain ialah habatus sauda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang nak tidur malam ni, kita ni pasal apa kita tak sihat? Tak makan kita. Dia makan ni, kalau berbetulan dengan ataupun orang kenal cara lah, sihat kita. Kita makan pertama sekali, kita makan benda-benda hak bahaya. Kok jalan tu, kita makan yang bahaya, jadi racun lah kita. Tapi di sana kita boleh buang racun dalam diri kita. Apa racun? Toksik tu dalam diri kita. Jadi macam mana cara nak buang tu? Kadang-kadang dalam diri racun tu ialah angin. Angin tak boleh lebih, angin tak boleh kurang. Tayar kereta, kalau lebih dia macam kuduk, bunyi macam batu. Kalaulah tayar kereta kurang pula, syok tak juga kan, kelepek. Dia kena stabil. Angin dalam diri kita ni jangan bagi naik ke atas, sikit dia bagi migraine, sakit kepala.
ngap tu sebab angin naik kepala. Angin kan turun ke bawah. Angin fitrahnya kena kentut. Lagi lama sikit kan. Sedap tu. Bila angin keluar panjang tu, puas tu. Angin kan turun ke bawah. Jangan naik ke atas. Baik. Apa kaedah yang ditinggalkan oleh sunnah pada kita? Tidur malam. Ni gabungan sunnah dengan adat orang kita. Tidur malam cari halia. Cari halia. Halia ni rebus. Buang kulit, lepas tu kita rebus. Salah Sayyidina Muhammad, potong sikit. Lepas tu cari kurma. Cari kurma. Kalau boleh beli kurma kita, lagi bagus. Kurma aliyah. Kurma darsa. Kita semua jual yang berkualiti. Mahal dia sebab berkualiti. Sebab kita ambil daripada kurma ajwah aliyah di tempat tinggi langsung daripada Madinah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ambil kurma tu, ambil 3 biji Pak Bu. Jadi sama ada nak rebus sekali ataupun kita blend. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila dah mendidih Sallallahu Sayyidina Muhammad, jadi kita ambil susu. Susu ni, susu yang terbaik yang ada pada kita, susu tepung. Tu yang paling baik sekali. Jangan ambil susu tin tu. Tu bukan susu, tu gula. Tu salah faham. Apa? Susu apa? Susu pekat tu gula. Tu bukan susu, jangan ambil tu. Lepas tu minum. Tak perlu bergula Pak Bu. Soalan saya mahal. Pak Bu buat tak? Tak perlu bergula. Dia manis dengan tu, dengan kurma tu. Elok sangat buat setiap malam. Angin keluar. Sebab kita ni, dia mula tanpa perut. Bila perut kita baik, dia bila susu ni, dia bagi cepat, hak kita makan tu, basi. Faham tak? Bila dia basi, dia keluar habis. Dia keluar berak sedap, buah ayak sedap. Mana kita lapang, perut kita kosong. Angin keluar Pak Bu, Masya Allah, put macam kereta api tu. Put. Maknanya kita sebab kita letih. Sebab angin dalam perut tu, angin dalam diri. Bila kita angin banyak, letih ni. Melesu, ada kita nak buang, makin tidur tu macam tu. Jadi bila perut kita ni, tanya amalan lah. Bila perut kita baik, insya-Allah dia settle. Semua ni kabur belakang ni. Luak dalam kita. Perut tanpa perut. Okey, yang maknanya kalau tanya tentang penyakit kulit ni, jadi segala-gala pada saya lah, semua mesti daripada perut. Dalaman kita tu, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jaga makan. Makan kena makan awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan makan lewat-lewat. Nanti angin masuk. Okay, yang kedua, kalau tanya amalan Sallallahu Sayyidina Muhammad, cari ayat 30 juzuk Quran. Kita ajar juga ayat tu Ma'ul Hayah. Ini kempen semua. Ma'ul Hayah tu Masya Allah, Tuhan dah memang ayat yang dibacakan 30 juzuk Quran. Jadi sebenarnya penyembuhan ni tak duduk pada satu jenis perubatan je. Ini ayat doa. Yang baca Quran mereka ni, baca Quran ni. Ni para anak-anak yang hafal Quran ni. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita minum ayat yang telah dibacakan, kita niat je, ya Tuhan, bagilah aku lega Tuhanku. Tuhan ada, bukan benda tu, tapi perantaraan tu Allah buat sebab. Ni Allah baca selawat 11 kali, ya Allah Tuhanku, bagilah sembuh Tuhan. Ni penyakit-penyakit aku ni. Hak minum kita minum. Lepas tu hak sapu kita sapu. Kesimpulannya, semua ni sebab kita berubat hal lain tak lega, berubat pula dengan cara lain. Penyembuhan duduk pada Tuhan. Jangan bergantung pada sebab, bergantung pada Allah. Tapi sebab ni mesti ada. Kalau tak pakai sebab, Tuhan tak bagi. Tu dia panggil sunnatullah. Allah kata, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tak akan dapati sunnah Tuhan itu bertukar. Sebab mesti kena pakai. Lepas tu, jangan bergantung dengan sebab, bergantung dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan terakhir. Apa hukum kita simpan barang-barang lama macam pedang dan kemudian macam orang yang mengamal ilmu bomo, dia letakkan satu harapan pada tasbih sebagai penjaga? Bolehkah macam tu? Sebenarnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Setiap kita kata macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam ilmu perubatan ni, dalam ilmu perubatan, sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang dah sebut batu geliga tu apa? Dia sebenarnya pada sesuatu tu ada syifa. Ada syifa. Macam pokok-pokok tak? Orang kecil mana cari, kalau kok kita ni cari hidung kapal terbang. Cari hidung kapal terbang rebus. Buat makan, minum. Tapi kena pantang. Gula jangan lu ambil. Amalkan nak tu. Jadi minuman kita malam, siang, nak tidur, dia turun. Tapi tetap kena pantang. Maknanya bukan benda tu boleh menyembuh, tapi Allah buat kesembuhan di situ. Sama juga macam ada setengah-setengah orang, misalnya Sayyidina Muhammad, dia ada batu geliga tu contohnya kan. Tapi duduk tangan dia juga. Kalau dia kata batu tu bagi lega, syirik. Tapi kalau dia kata batu tu macam daun kapal terbang tadi, tak ada masalah apa. Dia sebagai satu perantaraannya. Salah Sayyidina Muhammad. Dia mungkin juga kita amal apa-apa pun. Contohnya nak buat, contohnya masalah Sayyidina Muhammad, kita nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak mendapat satu kekuatan dalam diri kita. Bacalah pagi-pagi hak ni. Kita baca tu, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, untuk mendapat kelebihan daripada bacaan tu. Sebab bacaan ni menghasilkan hak ni. Allahumma salli. Contohnya, bila orang bang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca marhaban bi dzikrillah qurrati a'yunina bika ya Rasulullah. Kecup sekali, menyembuhkan sakit mata. Orang yang mengamalkan tu insya-Allah tak perlu pakai spek. Insya-Allah pakai spek pun boleh mengurangkan, orang panggil apa? Rabun pada mata dia. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu bacaan kita terhadap sesuatu bacaan untuk membaikkan penyakit ke dalam diri kita. Kita nak selamat daripada mudarat-mudarat yang kita duk jumpa keluar macam-macam. Berhenti kedai makan, ada unsur-unsur sihir apa semua tu. Baca setiap lepas subuh, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Saya tengok satu demonstrasi dibuat oleh satu orang Islam, orang Eropah, orang putih. Dia sembelih kambing seorang dia ya. Tengoklah video tu. Bila lembu tu, bila kambing tu main kat dia, mula-mula kambing tu mengelepak. Lepas tu dia baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samin. Dia baca beberapa kali, kambing tu diam. Tengoklah video tu. Itu demonstrasi. Maknanya setiap benda mudarat Allah akan selamatkan dengan baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samin alim. Baca 41 kali lepas sembahyang subuh. InsyaAllah. Sambil-sambil berjalan pun boleh. Sambil-sambil naik kereta pun boleh. Sambil-sambil naik motor pun boleh baca. Sambil-sambil duduk pakai baju pun boleh baca. InsyaAllah. Jadi kalau soalan ni, masalah Sayyidina Muhammad,
barang apa pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tak bergantung dengan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tidak menjadi permasalahan. Tapi kalau kita bergantung dengan dia, kita kata dia bagi lega, dia, itu mudarat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma satu je, barang-barang lama ni kena prihatin juga. Takut-takut dia ada isi. Isi maksud saya tu, dia ada hubungan dengan jin. Satu, kena jaga juga. Sebab barang-barang lama ni kalau tak kena gaya, esok ni nak mati, kawan nak mati tu boleh bangkit bersilat lagi tu. Sedangkan dia nak mati dah. Tapi macam mana main tenaga tu? Tu bukan dia, tu hantu tu. Tu hantu tu hak jaga menatang tu. Tu jaga tu. Tu dia panggil saka. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu pun satu ilmu juga yang kita nak kena tahu. Sebab ada juga warisan masalah Sayyidina Muhammad yang guna untuk anak cucu. Faham tak? Ada warisan mudarat anak cucu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu jawapan saya lah terhadap perkara ni. Dia ada pro and con. Pada satu situasi boleh, pada satu situasi saya nasihatkan jangan mendekati. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillah pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kali kita pada hari ini ditaja oleh yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh hamba Allah daripada Simpang Ampat, Penang. Yang kedua, Siti Nazirah binti Abdul Mat Rahim, suami dan anak-anak. Yang tiga, Nur Farhanis binti Aizirul Aznan, sebenar hari lahir 4 bulan 2. Moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur anak dia ni di dalam kebaikan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Muhammad Nazrin bin Harun Bungawan Papar. Yang kelima, arwah Khalid bin Ja'far Aminah binti Ahmad Nima ayah, Akbar bin Khalid dan Arif Ziyad Irsyad Akbar, sempena hari kelahiran pada 3 bulan Februari, Kepung, KL. Yang keenam, Nurul Fariza binti Abdul Aziz Nur Rania Qaisara binti Nur Hafizi dan ahli keluarga Dengkis, Selangor. Sahadat Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah mudahkan anaknya untuk masuk interview ke sekolah tahfiz pada hari ini, insya-Allah. Moga-moga jadi hafiz. Yang ketujuh, Kamarul Azman bin Mustafa Kamal dan keluarga, Penang, Kedah. Yang ke-8, Aisyah Khairina binti Sukiman bin Tulu, Sarawak. Yang ke-9, Dr. Shana Liza binti Muhammad Shah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan kepada keluarga ini, insya-Allah, dan Allah lindungkan daripada suasana pandemik ini. Moga-moga Allah selamatkan mereka, insya-Allah. Yang ke-10, Aqilah Kuala Lumpur, sebelah arwah Abu Bakar bin Syafi'i Jawiyah binti Arifin serta anak-anak dan keluarga daripada Puchong. 12, hamba Allah sebagai Bukit Besar, Kuala Terengganu. 13, Puan Zubaidah yang tinggal di Tasik Mutiara. Salam Sayyidina Muhammad. Moga-moga sampai kepada arwah suami Idris bin Syamsuddin, arwah ayah Muhammad Napiah, arwah ibu Jan bin Khalid dan kakak Makcik Hasanah binti Muhammad Napiah. Yang ke-14, untuk arwah ibu dan ayah, arwah Abdul Hadi Napiah, arwah Latifah Johari. 15, Muhammad Hafizul bin Muhammad Sa'adun, Nur Azrin dan Meti Ahmad Ibrahim dan keluarga Gombak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah sembuhkan semua penyakit mereka, diberikan ketetapan iman
dikurniakan rezeki yang melimpah ruah untuk anak-anak yang soleh dan solehah, dilindungi daripada niat jahat manusia dan gangguan jin dan sihir, insya-Allah. Yang ke-16, Muhammad Khairul Nizam bin Ghazali dan Syahidah binti Ahmad, isteri, anak-anak Nur Damia, Nur Aisyah, Nur Aizati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, yang ke-17 ialah Sarah Khalisa Muhammad Azli, Naura Marisa Muhammad Azli, Hannah Maria Muhammad Azli yang tinggal di Taman Melati, Kuala Lumpur. Yang ke-18, Nora Zura Ali keluarga di Putrajaya. Itu terakhir, insya-Allah. Kita doakan yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala masalah Sayyidina Muhammad menempatkan semua penaja-penaja kita, penginfak, penyumbang-penyumbang untuk bangunan masjid dan sebagainya. Allah tempatkan mereka semua tinggal dalam syurga Firdausul A'la. Amin, insya-Allah. Moga-moga Allah selamatkan keturunan semua mereka dan kita daripada zina, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak cucu kita ialah yang tidak meninggalkan sembahyang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpah ruahkan rezeki di dunia ni untuk menjadikan kita ialah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masalah Sayyidina Muhammad menyelamatkan kalau mereka mengandung anak-anak dalam kandungan mereka. Kita minta Allah bagi kemudahan mereka untuk melahirkan dan melahirkan anak yang terbaik diukur pada agama, insya-Allah. Kita doakan insya-Allah moga Allah bagi kepada penaja dan semua kita mendapat keredaan Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sempena yang menginfak, sempena hari kelahiran, moga-moga Allah panjangkan umur dalam taat, insya-Allah. Yang nak menjalani urusan seharian, temu duga dan sebagainya, Allah permudahkan, insya-Allah. Kita doakan juga moga-moga Allah bagi kepada kita semua pada hari ini diselamatkan daripada pandemik dan fitnah pandemik ni, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampaikan pahala-pahala yang diinfakkan ini kepada semua mak ayah dan keturunan nenek moyang mereka yang telah terlebih dulu meninggalkan mereka, dan zuriat keturunan mereka yang terlebih dulu meninggalkan mereka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian didoakan pada kita, moga-moga anak-anak tahfiz dan anak pondok di sini Allah bagi keselamatan di dunia juga keselamatan di akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjadikan keturunan kita dan keturunan mereka keturunan yang baik-baik, yang disebut dengan keturunan yang menyejukkan pandangan mata hati kalau melihat. Moga-moga kita semua Allah himpunkan dalam kumpulan yang akan bersama dengan Rasulullah dalam syurga nanti, insya-Allah. Moga-moga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang diuji dengan penyakit dan fitnah hari ini, Allah bagi kesembuhan daripada penyakit Covid itu, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita sebagai petugas barisan hadapan pada saat fitnah akhir zaman sedang berada ni. Jadi kita dapat menjadi barisan paling hadapan mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatin, Allahumma nawwir qulubana hidayatin, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik.